Pembalakan pada persepsinya sering digambarkan Geram aku macam ni. Pembalakan pada persepsinya sering digambarkan sebagai penyebab kepada berlakunya masalah pencemaran dan juga bencana alam di Malaysia. Kenyataan yang sedemikian adalah kurang tepat kerana tahukah kita sekian lamanya di negara kita ini telah mengamalkan satu sistem pengurusan hutan secara berkekalan yang merupakan antara yang terbaik di dunia. Evolusi sistem pengurusan hutan di Semenanjung Malaysia bermula pada tahun 1901 sehingga 1910, dikenali sebagai sistem pengurusan era Gutta Percha. Kemudiannya pada tahun 1910 sehingga 1940 sistem ini beralih kepada sistem yang dikenali sebagai Departmental Improvement Felling atau Regeneration Improvement Felling. Namun akibat ketidaksesuaian sistem ini di beberapa tempat, pada tahun 1918, sistem pengurusan hutan secara komersial Regeneration Improvement Felling digunakan. Seterusnya, pada tahun 1941 sehingga 1945, berlaku penaklukan Jepun ke atas tanah Melayu, di mana segala aktiviti pengurusan dan penguatkuasaan hutan telah terhenti. Selepas itu, pada tahun 1948 sehinggalah 1978, sistem Sebaya Malaya ataupun Malayan Uniform System dan juga Modified Malayan Uniform System telah digunakan. Akhirnya, pada tahun 1978, sistem pengurusan memilih telah diperkenalkan dan sistem inilah yang digunakan sehingga ke hari ini. Jadi, apa yang saya nak sampaikan ni, membalak sebenarnya hutan kita ni ada sistem ya. Dia bukan main tebang saja. Saya tak nak bercerita tentang pembalakan haram kerana itu satu isu yang lain. Yang saya nak cerita ini tentang pembalakan yang halal saja. Halalang tayyiban, tiba. So, apa yang kita perlu tahu sekarang ni sebelum aktiviti pembalakan tu dilaksanakan, yang pertama sekali dia akan buat sempadan. Sempadan ni sempadan kawasan nak usaha hasil itulah ya. Dan bila dia dibuat? Dia dibuat 2 tahun sebelum aktiviti pengusahasilan itu. Siapa yang buat? Yang buat ni Jabatan Hutan. Inventory hutan sebelum tebangan ataupun dikenali sebagai pre-F akan dilaksanakan. Objektifnya inventory ini dibuat untuk kita mengumpul maklumat tentang keadaan taburan segala pokok besar yang ada, anak pokok, anak benih. Kemudian kita nak tahu keadaan tanah kawasan itu seperti ketinggiannya, kecuramannya, kalau ada sungai ke dekat situ. Terusnya dia akan buat aktiviti penandaan pokok. Bila aktiviti ini buat, dia akan dibuat 1 tahun sebelum kawasan tebangan ataupun kawasan pengusaha hasilan itu dibuka, dan juga setelah had batas tebangan itu ditentukan. Pokok apa yang nak ditanda ni? Pokok ni dia ada beberapa kategori seperti pokok tebangan, iaitu pokok yang nak ditebang lah. Kemudian dia ada pokok ibu. Pokok ibu ni tak boleh ditebang. Kemudian dia ada pokok pelindungan. Pokok pelindungan ni macam pokok-pokok buah-buahan. Kemudian dia ada juga pokok jalan, pokok matau. Matau ni kawasan tempat simpan balak sebelum dibawa ke kilang. Macam mana nak tanda pokok ni? Pokok ini ditanda menggunakan tag khas yang ada nombor siri berserta dengan warna mengikut kategori pokok-pokok yang tadi. Selepas dah siap buat penandaan ni, maka barulah pokok-pokok boleh ditebang. Dan selepas dah tebang tu, ada pula kena buat inventory selepas tebangan, dipanggil sebagai post F. Jadi demikianlah ya betapa tersusun dan sempurnanya kita punya sistem ini untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Apabila kita melihat hutan yang menghijau, gunung ganang yang indah, ketahuilah bahawa di sana ada sistem yang menjaganya. Demikianlah sedikit tentang perhutanan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi